Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Hari ini merupakan sesi kita. Dalam sesi kita pada hari ini kita nak mengupaskan, mensyarahkan hadis nombor 102 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis yang ke-102 ini adalah hadis yang berkaitan dengan bab sujud sahwi. Sujud kerana terlupa melakukan sebahagian perkara di dalam salat. Apakah hadis 102? Hadis yang ke-102 berbunyi, An Abdullah bin Buhainah wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim al-dhuhra faqama fi rak'atayn al-ulayayn wa lam yajlis. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. Di hadis yang 102 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah. Apakah maksud hadis ini? Daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an, dan dia termasuk dalam sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk solat zuhur. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri pada 2 rakaat pertama dan tidak duduk. Lantas orang ramai berdiri bersamanya sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menghabiskan solat dan orang ramai menunggu salamnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan duduk. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali sebelum salam, lalu mengucapkan salam. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim rahimahumullahu taala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah dan dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni, takrif yang lebih tepat bagi perkataan sahabat adalah individu-individu yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan wafat sebagai seorang yang beriman. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam solat fardu zuhur bersama-sama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita maklum, solat zuhur ni ada 4 rakaat. Nah, solat zuhur ni pada rakaat kedua sepatutnya ada duduk untuk baca tasyahud awal. Tetapi dalam satu insiden dalam hadis ni, apa yang berlaku adalah pada rakaat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam tak duduk untuk tasyahud awal. Tak baca tasyahud awal. Lepas sujud yang kedua,
pada rakaat yang kedua, Nabi SAW lalu bangkit berdiri, pergi ke rakaat ketiga tanpa duduk untuk membaca tasyahud awal. Lalu apakah yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW? Sahabat Nabi SAW yang solat sama-sama dengan Nabi SAW, mereka pun mengikut pergerakan Nabi SAW. Oleh kerana Nabi SAW meninggalkan tasyahud awal, mereka pun tidak melakukan tasyahud awal. Oleh kerana Nabi SAW berdiri terus pergi ke rakaat yang ketiga, mereka pun berdiri terus ke rakaat yang ketiga tanpa melakukan tasyahud awal. Pada rakaat yang terakhir, pada rakaat yang keempat, solat Zuhur ada 4 rakaat, jadi pada rakaat yang terakhir, para sahabat ni mereka menunggu Nabi SAW memberi salam. Tapi Nabi SAW tak beri salam dulu. Lepas baca tasyahud akhir, tahiyat akhir, apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW, Nabi sujud sebanyak 2 kali. Ada ekstra 2 sujud. Kita setiap rakaat kita cuma sujud 2 kali je. Tapi dalam hadis ni, pada rakaat yang terakhir, Nabi SAW melakukan 2 sujud tambahan. Lepas dah selesai baca tasyahud. Lepas Nabi SAW sujud 2 kali, barulah pada ketika itu Nabi mengucapkan salam. Dan 2 rakaat, dan 2 sujud yang dilakukan oleh Nabi SAW, 2 sujud tambahan yang dilakukan oleh Nabi SAW, itulah sujud sahwi. Bagi menampal kekurangan yang ada dalam salat, Nabi SAW tidak melakukan tasyahud awal. Jadi itulah cerita yang berlaku dalam hadis yang ke-102. Ada banyak pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada hadis yang ke-102 ni. Kita lihat apakah pengajaran yang penting. Yang pertama sekali, sebagaimana kita tegaskan pada minggu lalu, terdapat hikmah di sebalik Rasulullah SAW lupa untuk melakukan sebahagian perkara. Apa hikmahnya? Apabila Nabi SAW terlupa melakukan sebahagian perkara, dia sebenarnya adalah salah satu bentuk pengajaran bagi umat Nabi SAW. Satu pengajaran bagi generasi yang datang terkemudian. Kalau kita face the same situation, kalau kita berada dalam situasi yang sama, kita melakukan kesilapan, kita terlupa dalam salat, maka kita tahu apa yang nak buat. Kerana pernah ada tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Dalam hadis yang baru kita bacakan tadi, Nabi terlupa melakukan tasyahud awal, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi adalah pada rakaat terakhir, selepas baca tasyahud, Nabi SAW sujud 2 sujud tambahan. Jadi kita yang datang terkemudian, kalau kita berada dalam situasi yang sama seperti Nabi SAW, kita pun boleh melakukan perbuatan yang sama. Iaitu dengan melakukan 2 kali sujud yang dipanggil sebagai sujud sahwi sebelum kita memberi salam. Jadi ada hikmah di sebalik Rasulullah SAW terlupa melakukan sebahagian perbuatan dalam salat. Pengajaran yang kedua, barang siapa yang terlupa tasyahud awal kemudian berdiri pada rakaat ketiga, tidak perlu kembali untuk membaca tasyahud. Jadi mereka-mereka yang solat, kemudian mereka terlupa tasyahud awal. Sebagai contoh, Zuhur ada 4 rakaat, pada rakaat kedua kita disunahkan untuk melakukan tasyahud awal. Tapi kalau kita terlupa tasyahud awal, terlupa nak duduk untuk tasyahud awal, daripada sujud tu kita terus berdiri. Kata para ulama, bila kita dah berdiri tegak, tak perlu nak duduk balik untuk baca tasyahud awal. Bahkan kata sebahagian di kalangan ulama, kalau kita lakukan juga, kita dah berdiri tegak rakaat ketiga, kemudian kita duduk balik untuk baca tasyahud awal, kata sebahagian ulama, maka itu boleh membatalkan solat tersebut. Jadi kalau ada seseorang individu dia solat, dia terlupa daripada rakaat kedua,
daripada sujud yang kedua, pada rakaat kedua, dia lupa nak baca tasyahud awal, kemudian dia berdiri. Bila dia dah berdiri tegak, tak perlu dia ulang, tak perlu dia kembali untuk duduk. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tak duduk balik. Nabi dah berdiri rakaat ketiga, Nabi tak duduk semula untuk membaca tasyahud awal. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, bilangan sujud sahwi hanyalah 2 kali walaupun perbuatan yang terlupa itu lebih daripada 1. Dalam solat, kalau kita terlupa, kan, perkara-perkara sunat abad, kan, disunatkan sujud sahwi. Perbuatan-perbuatan yang tertentu, kalau lupa, disunatkan sujud sahwi. Sama ada kita lupa satu perbuatan ataupun lebih daripada satu perbuatan, maka sujud sahwinya tetap 2 kali sujud. Sujud sahwi ni, dia bukan, cara dia bukan macam, kalau 1 kali sujud, kalau satu perbuatan terlupa, dan 2 kali sujud. Kalau 2 perbuatan terlupa, 4 kali sujud. Bukan macam itu. Tak kisahlah berapa banyak yang terlupa dalam salat. Yang terlupa yang kita masukkan adalah yang bukan bertaraf rukun. Kalau benda tu rukun, kita perlu buat benda tu. Lupa yang kita masukkan kat sini adalah lupa sunat-sunat yang dipanggil dalam mazhab Syafi'i sebagai sunat abad. Terlupa baca kunut subuh, terlupa tasyahud awal. Kalau benda ni kalau lupa, walaupun lebih daripada satu perbuatan kita lupa, maka bilangan sujud sahwi tetap 2. Dia bukan 4, dia bukan 6, dia bukan 8. Sujud sahwi ni hanya dilakukan dengan satu cara, iaitu 2 kali sujud sahaja. Yang keempat, kata para ulama, tasyahud ni pertama bukan rukun. Tasyahud awal ni bukan rukun. Dia bukan rukun salat. Dia termasuk dalam perkara yang sunnah. Tak sampai kepada peringkat rukun. Apa buktinya? Buktinya adalah Nabi SAW terlupa membaca tasyahud awal, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Buhaina tadi, radhiyallahu an. Tetapi Nabi pada rakaat terakhir, Nabi tak ada tambah lagi satu additional rakaat untuk mengulangi balik tasyahud awal ni. Sedangkan kalau satu perbuatan itu bertaraf fardu, maka kalau terlupa, kita kena buat balik. Ataupun kena tambah satu lagi rakaat untuk menggantikan benda yang kita lupa tu. Sebagaimana yang kita kongsikan pada minggu lalu, Nabi solat sepatutnya 4 rakaat, tapi Nabi solat 2 rakaat. Bila Dzul-Yadain ingatkan Nabi tentang Nabi terlupa, maka Nabi tak terus sujud sahwi. Nabi tambah lagi 2 rakaat yang Nabi terlupa. Jadi perkara-perkara yang hukumnya fardu ataupun rukun, dia tak memadai dengan hanya melakukan sujud sahwi, tetapi perlu dilakukan rukun tersebut, baru at the end lakukan sujud sahwi. Tapi tasyahud pertama, tasyahud awal ni bukan rukun salat. Buktinya adalah kerana dalam hadis tadi, Nabi SAW tidak melakukan tasyahud awal bila dia terlupa. Nabi hanya menggantikan dengan sujud sahwi. Kalau dia rukun, dia mesti digantikan. Baru boleh lakukan sujud sahwi. Jadi kata para ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, tasyahud awal, tasyahud yang pertama, hukumnya tak sampai kepada peringkat rukun. Yang kelima, hadis ini menunjukkan tentang kepentingan makmum mengikuti pergerakan imam. Makmum ni dia perlu ikut pergerakan imam. Macam tadi tu Nabi SAW terlupa tasyahud awal, Nabi terus bangkit untuk rakaat ketiga. Apakah ini dilakukan oleh sahabat Nabi? Sahabat Nabi SAW pun bangkit berdiri, ikut perbuatan Nabi SAW. Jadi kalau kita berada dalam situasi yang sama, kita pun lakukan benda yang sama. Kalau kita solat dekat masjid, imam terlupa tasyahud awal, kemudian imam dah berdiri dah berdiri tegak. Apa yang kita lakukan sebagai makmum?
kita ikut imam. Imam berdiri, kita pun berdiri. Nanti towards the end, kalau imam lakukan sujud sahwi, kita pun sebagai makmum ikut imam. Kita pun lakukan sujud sahwi. Pengajaran yang keenam yang juga merupakan yang terakhir. Selepas sujud sahwi, tiada lagi bacaan tasyahud. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi ini adalah perbuatan yang terakhir sekali yang kita lakukan sebelum beri salam. Pada rakaat terakhir, selepas tasyahud akhir, dah baca tasyahud semua, dah baca tahiyat akhir, sampailah fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kita buat 2 kali sujud. Kita buat 2 kali sujud. Dan 2 kali sujud itulah yang dinamakan sebagai sujud sahwi. Jadi bermaksud pada rakaat terakhir tu ada 4 sujud. 2 sujud tu sujud biasa, kerana tiap-tiap rakaat ada 2 kali sujud. Lepas tu dah baca tasyahud, kemudian tambah lagi 2 sujud sebagai sujud sahwi. Barulah lepas itu kita beri salam. Habis Ustaz, lepas 2 sujud sahwi ni, ada bacaan lagi ke tidak? Tak ada bacaan lagi. Terus kita beri salam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi itulah perkara-perkara penting yang ingin dikongsikan pada sesi kita pada hari ini berkaitan hadis nombor 102 daripada kitab Umdatul Ahkam. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kelemahan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.